Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Karim Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaulamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Yang dihormati pengerusi surau An-Nur, seterusnya ahli jawatan kuasa, para hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT serta taufik dayanya dapat kita bertemu pada kuliah subuh pagi ini. Mudah-mudahan sempena dengan kita berada pada awal Ramadan, yang mana Allah memandang wajah-wajah kita dengan penuh rahmat. Penuh rahmat maknanya penuh belas kasihan kepada kita semua. Mudah-mudahan dicucuri rahmat. Jadi biasanya pada pelajaran pagi-pagi seumpama ini kita bawa tafsir. Jadi nak memandangkan tajuk yang kita nak sentuh pada pagi ini supaya munasabah likulli maqamin maqal. Setiap situasi itu biarlah sesuai apa yang nak diperkatakan. Situasi kita dalam keadaan awal Ramadan, maka eloklah saya sentuh sedikit perkara-perkara yang berkaitan dengan Ramadan ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Takwa maknanya menjunjung titah perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan segala larangan. Takwa dengan makna berbakti, dan begitu luas pengertian takwa ini kerana banyak dalil menyuruh kita supaya bertakwa. Di antaranya tiap-tiap kali hari Jumaat Tok Khatib dia kata, ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah. Ya, aku berpesan pada diriku dan aku berpesan pada kamu semua supaya bertakwa. Seterusnya dalam ayat-ayat yang lain, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takutlah kamu kepada Allah Ta'ala, nescaya Allah ajar pada kamu ilmu pengetahuan. Ya, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu takut kepada Allah, Allah bagi pada kamu ilmu pengetahuan. Jadi dengan sebab takwa ini, maka bertambah-tambahlah ya kesuburan iman, Islam dan takwa kita. Yang mana kita berada pada penghulu bagi segala bulan. Yang mana bulan ini Allah sebut dalam Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Yang mana bulan ini diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan diturun padanya Al-Quran. Bulan-bulan lain Allah Ta'ala tak sebut. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, tak sebut dalam Quran. Tapi bulan Ramadan Allah Ta'ala sebut kerana dia penghulu bagi segala bulan. Sebab itulah Nabi SAW pernah bersabda, walladhi nafsi biyadi la khulufu fami sha'im atyabu indallah min rihil miski.
Yaqulullahu azza wa jalla, innama taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli wasiyam li wa ana ajizi bihi. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Demi Tuhan, demi Allah yang nyawaku dijadikan dengan kudratnya, wallazi nafsi biyadihi. Ini sumpah Nabi bersumpah, dia kata, demi Allah yang nyawaku dijadikannya dengan kudratnya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu terlebih harum pada Allah SWT daripada bauan kasturi. Kalau bau kasturi itu bauan yang paling harum, maka mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bauan kasturi. Lalu Allah berfirman, hanya sesungguhnya meninggalkan oleh mereka itu akan syahwatnya dan makanannya dan minumannya semata-mata kerana aku, kerana Allah, dan puasa itu bagi aku dan aku yang membalas dengan dia. Inilah kelebihan kita berada di dalam bulan Ramadan, yang mana bulan ini tidak dikurniakan pada umat sebelum kita. Ya, kelebihannya yang mana dalam bulan Ramadan ini diganda-gandakan amal soleh, amal kebajikan, pahala wajib diganda-ganda sehingga 70, sehingga 700. Adapun amalan sunat seperti tasbih, tahmid, tahlil, tahajud, ya, dan beribadat dengan sunat-sunat semua dikira pahala wajib. Pintu langit terbuka, persekitaran kita pintu langit terbuka. Sebab itu dituntut supaya kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku bermohon kepadamu keredaanmu, wal jannah, dan syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Dan aku minta lindung daripada terjerumus dalam neraka jahanam. Ini doa-doa yang patut kita baca tiap hari. Ya, sepanjang masa teringat saja baca. Tak perlu tunggu sampai malam tarawih saja. Ketika buat tarawih saja. Lain daripada itu kita amal sendiri. Mohon. Ya, tapi jangan lupa selawat. Setiap doa yang tidak dimulai dengan selawat, sama ada di awal atau di tengah ataupun di akhir, ditakuti doa kita tak dimakbulkan oleh Allah Ta'ala, tak sampai ke langit. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu dia, ya. Seterusnya Nabi SAW pernah bersabda, lil jannati babun yuqalu lahu rayyan fala yadkhulu illa shaimun. Rawahu Imam Muslim. Bagi syurga itu ada pintu yang dinamai baginya Ar-Rayyan, maka tidak masuk akan pintu Rayyan ini melainkan orang-orang yang berpuasa. Kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, fahadzal qadru yakfika fi syarhi ta'at min bidayatil hidayah fa idza tajta ila az-zakati wa ila al-hajj aw ila mazidi syarhi salat wa siyam fatlubu mimma aradnahu fi kitab Ihya Ulumuddin. Maka qadar ini memadailah akan engkau daripada syurga, ya, daripada apa? Daripada keterangan perkara ketaatan pada merujuk kitab Bidayatul Hidayah. Di permulaan kitab Bidayatul Hidayah, maka jikalau engkau berkehendak kepada bicara zakat, haji, atau berkehendak kepada lebih keterangan bagi solat dan puasa, maka engkau tuntut akan perkara ini pada yang aku datangkan akan dia dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maknanya kalau setakat kitab biasa saja tak memada, ya. Jadi kalau begitu dirujuk kepada kitab Ihya Ulumuddin. Begitu juga kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, wala tazunnu idza
idza sumta anna as-sawma huwa tarku at-ta'am wasyarab wal wiqa' faqad qala sallallahu alaihi wasallam kam min sha'imin laysa lahu min siyami la ju' wal atash bal tamamu siyam bi kaffi jawarih kulliha amma yaqra'u Allah taala. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, jangan engkau sangka apabila engkau puasa bahawa puasa itu iaitu hanya memadailah dengan meninggalkan makan dan minum dan jima'. Maka hanya senya telah bersabda Rasulullah SAW, berapa banyak daripada orang yang berpuasa itu padahal tiada ada baginya daripada puasanya itu melainkan lapar dan dahaga saja. Maknanya tidak memada kita berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga ataupun tidak berjima'. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak ada baginya daripada puasa itu melainkan lapar dan dahaga. Tetapi sempurna puasa itu dengan menegah segala anggota tubuh badan kita daripada barang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ijtihad Imam Al-Ghazali rahimahullah taala melalui Quran dan hadis. Dan dari kerana inilah maka sayugianya kamu peliharakan di dalam puasa itu akan mata kamu daripada melihat kepada segala yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti melihat perempuan atau melihat muda belia barang sebagainya. Saya kalau ceramah begitu saja saya tak seronok sebab tak ada tempat kita sandaran. Jadi bila kita bersandar pada kitab yang tuan-tuan saya rasa dah belajar lah kitab ni, cuma kita ulang-ulang. Ya, man qarrara. Siapa yang banyak mengulang jadi mantap. Ini kitab Hidayatus Salikin Imamul Ghazali rahimahullah taala. Dan memelihara lidah daripada berkata-kata akan yang tidak baginya berfaedah. Jaga lidah. Ya, penyakit lidah ni. Jaga ya. Kadang-kadang maki, hamun, kutuk, cela, bergaduh, berkelahi, bersinggit, tak bersefahaman, na'udzubillah min zalik. Ini sifat yang dicela oleh syarak. Jagalah sama-sama kita. Terutama saya berpesan pada diri saya sendiri ya, dan tuan-tuan sekalian sama-samalah kita memelihara ya kelebihan Ramadan ini dan memeliharakan lidah daripada segala yang diharamkan oleh Allah, iaitu seperti berdusta, berbohong, menipu merakah dan mengumpat orang yang mengadu-ngadu orang lain. Mengumpat maknanya menceritakan perihal orang ya. Dan mengadu-ngadu orang dan segala perkataan yang keji. Dalam Qurannya senang, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Adakah suka di kalangan kamu sering mengumpat akan setengah kamu akan setengah kamu? La yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Adakah kamu suka memakan daging saudara kamu yang telah meninggal dunia, yang telah mati? Maka oleh itu bencilah oleh kamu. Iaitu begitu juga seterusnya berdusta dan mengumpat orang-orang yang mengumpat orang dan mengadu-ngadu orang, memfitnah ataupun mengadu-ngadu orang dan segala perkataan yang keji, dan memelihara daripada berbantah-bantah, berbalah, bertekak berbalah, dan memelihara daripada memaki hamun orang. Apa sebab? Kerana hadis Nabi SAW, khamsun yuftirna siyam, al-kadhibu wal-ghibatu wal-namimatu wal-yaminul kadhibu wal-nazaru bisyahwatin. 5 perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Puasa sah tapi pahala lah. Masalah pahala puasa ya. Orang dapat markah tinggi, kita dapat markah 2/4. Tak boleh lah ya. Tak dapat 4 flat ya. 5 perkara yang membatalkan puasa. Pertama, berdusta, berbohong.
Yang kedua, mengumpat akan orang. Yang ketiga, mengadu domba orang. Ya, memfitnah. Yang keempat, bersumpah dusta. Ya, bersumpah dusta. Wallahi billahi, tapi tak betul. Ya, jual belak durian. Betul ni, wallah. Tak ada mangkau, elok. Balik tengok mangkau. Cakar muka dengan kulit durian. Ya. Yang kelima, melihat perempuan dengan syahwat. Sama ada perempuan itu isterinya sendiri atau perempuan helat. Perempuan ajnabiyah, perempuan asing. Ini berdasarkan hadis. Ya. Peliharalah sama-sama, ya, mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. Kita masuk saja bulan Ramadan ni seolah-olah masuk dalam dewan peperiksaan. Jadi kita terpaksa berhati-hati dalam melakukan segala amal ibadat. Mudah-mudahan kita dapat markah yang paling tinggi sekali. Darjat-darjat orang yang berpuasa itu. Ada puasa umum, ada puasa khusus. Ya, ada khususul khusus. Dan sabda Nabi SAW, innama shaumu junnatun, fa in kana ahadukum shaiman fala yarfus wala yajhal, fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hanya sesungguhnya puasa itu perisai bagi memelihara daripada datangnya kejahatan. Jadi kita berpuasa ni nak mengelakkan daripada ditimpa kejahatan ke atas diri kita. Kita melakukan perbuatan jahat. Ya. Puasa ni macam perisai. As-shaumu junnatun. Bukan jannatun, jannatun syurga, ini junnah. Maknanya sebagai perisai. Sebab itu bila masuk saja bulan puasa, segenap pintu ibadat terbuka. Itu dia. Likulli syai'in babun wa babul ibadah as-shaum. Setiap sesuatu itu ada pintu, maka pintu bagi ibadat ialah puasa. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Hanya sesungguhnya puasa itu perisai bagi memeliharakan daripada datang kejahatan kepada kita. Maka apabila ada seseorang daripada kamu puasa, maka janganlah dia mensetubuhi isterinya, dan jangan kamu memperbodohkan. Ini maksud di sini adalah mengeluarkan kata-kata yang keji, kutuk, cela, maki, hamun, bergaduh, berkelahi dilarang. Jangan kamu membodoh-bodohkan. Maka jika seseorang hendak membunuh akan dia, memukul ataupun membunuh, atau hendak berkelahi akan dia, atau memaki hamun akan dia, maka hendaklah dia berkata bahawa aku puasa, bahawa aku ini puasa. Cakap macam itu. Tak payahlah nak balas, ya. Pasal kita takut pahala puasa kita hilang, ya. Dan demikian lagi memelihara telinga kamu daripada mendengar kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, seperti mendengar akan orang yang mengumpat akan orang, atau mendengar akan orang yang berdusta. Kerana orang yang mendengar akan orang yang mengumpat itu adalah merupakan sekutu bagi orang yang berkata. Maknanya dia sama-sama juga seperti orang yang berkata juga, walaupun dia mendengar. Seperti yang tersebut dalam hadis Nabi, innal mustami'a syarikul qail wa huwa adul mu'tabin. Bahawasanya orang yang mendengar itu adalah orang yang menyengutui bagi orang yang berkata, sama macam orang yang berkata. Dan bahawasanya orang yang mendengar itu akan orang yang mengumpat itu satu daripada dua orang yang mengumpat juga. Itu na'udzubillah min zalik, ya. Seperti memakan daging saudaranya juga. Dan demikian lagi memelihara perut daripada memakan makanan yang haram dan yang syubhat.
Dan hanya sesungguhnya hendaklah engkau berbuka dengan makanan yang halal, dan jangan engkau banyakkan makan pada waktu berbuka itu. Makanan yang kita nak makan itu biarlah makanan yang halal. Ya. Al-halalu bayyinun, ya, wal haramu bayyinun, wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamunna katsirun minan nas. Itu ada hadis dia yang mengatakan perkara yang halal itu nyata terang, perkara yang haram itu nyata terang. Dan jangan kau banyakkan makan pada waktu berbuka itu. Ketika nak berbuka tu tak digalakkan kita makan dengan banyak, sekira-kira lebih daripada makan yang kebiasaan pada tiap-tiap petang, macam minum petang. Kerana kalau kita makan lebih, na'udzubillah min zalik, ya, kita dah terlebih had. Patutnya 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 pernafasan. Jadi kalau kita makan dan minum melebihi, maka kita tak boleh bernafas. Ini yang jadi masalah ni. Bila nak pergi sembahyang tarawih, berat nak bangun. Ya. Mat, jom pergi sembahyang tarawih, Mat. Pergilah kau dulu, aku dah mabuk cendol ni. Mabuk cendol dah tak boleh bangun. Ya. Bila rokok aja berbunyi air, guru. Sami Allahu liman hamidah, guru bunyi air. Air dah 1 jam, cengkaruk, habislah. Ya. Jadi ini boleh menghilangkan kekhusyukan dalam sembahyang, ya. Tapi kalau kita ambil sebiji buah tamar, kita minum sekadar makanan manisan, buah-buahan, kemudian kita sembahyang dulu. Bila kita sembahyang dulu, bila imam takbir aja, Allahu Akbar. Bila imam baca aja, Bismillahirrahmanirrahim. Kan jauh tu dia punya pemikiran tu, alam barzah, alam malakut, alam jabarut. Tapi kalau perut dah kenyang, Allahu Akbar. Perut dah kenyang. Ini beza dia. Ya. Jadi lepas mayang tak kisahlah kan. Lepas mayang tu kita nak makan tak apa. Tapi waktu nak semayang maghrib tu kadang-kadang, ya. Kalau kita dah terlebih makan, maka dia dah jadi macam lebih je kita makan lagi, semayang tarawih dah mula terhoyong-hayang. Kadang-kadang makmum sondol tok imam dah, ya, terlampau kenyang. Perut KPU. Ya, dah huru-hara dah. Ya, pasal nak menghadamkan makanan, mata pun dah mengantuk. Itu yang kita rasa ibadat kita tak seronok. Apa sebab disebutkan di sini, hendaklah engkau berbuka dengan makanan yang halal, dan jangan engkau banyakkan makan pada waktu berbuka itu sekira-kira lebih daripada makan yang biasanya beradat pada tiap-tiap petang. Kebiasaan kita makan tak adalah banyak belah petang. Kerana maksud daripada puasa itu tak lain tak bukan hendaklah memecahkan akan syahwat. Memecahkan syahwat, memerangi syahwat. Ya, memerangi syahwat, melawan syahwat. Syahwat ni maknanya hawa nafsu. Innan nafsala ammaratun bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu itu menarik kepada kejahatan. Dan dia boleh mendhaifkan, melemahkan akan dia supaya kuat mengerjakan ibadat. Jadi dengan sebab kita makan sikit tadi ala kadar, kita semayang, kemudian kita boleh menguatkan ibadat kita, serta menguatkan ketakutan kita kepada Allah SWT. Maka jika engkau makan pada ketika berbuka itu kerana mendapatkan makanan yang luput bala dendam, kerana tak makan pagi, sarapan tak ada, makan tengah hari tak ada, minum petang tak ada, jadi kita nak cover waktu berbuka dengan berlipat kali ganda makan. Ketika pagi-pagi, maka kalau begitu tiadalah ada faedah puasamu itu, padahal penuh perutmu itu dengan makanan. Perut dah penuh dengan makanan.
Ya. Bukanlah tak boleh makan, makanlah, tapi masalahnya tak boleh nak berlebih. Kalau berlebih kita ibadat tak seronok. Ya, kita nak ibadat ni bulan Ramadan ni segala pintu ibadat terbuka. Likulli syai'in babun wa babul ibadah as-siyam. Setiap sesuatu itu ada pintu, maka pintu ibadat itu ialah puasa. Dengan sebab adanya puasa, maka segenap aspek pintu-pintu ibadat terbuka. Pada masa itu tengok ya, kehadiran kita di masjid berlipat ganda. Kemudian kita sanggup bangun tengah malam bertahajud. Itu semua pintu ibadat terbuka. Kemudian ada perasaan nak berlumba-lumba untuk berzikir, wirid, doa, tasbih, tahmid, tahlil. Sebab itu digalakkan kita lepas main tarawih. Ya Latifu ya Kafi, ya Hafizu ya Syafi. Itu dibaca tu. Walaupun suntuk masa macam mana pun ambil peluang baca tu. Jangan tinggalkan. Tu amalan penduduk Madinah tu. Ya, satu ketika dahululah. Sekarang mana ada. Ya, kata Imam Ghazali. Ya, wirid lepas subuh, lepas maghrib kadang-kadang buat Ya Latifu ya Kafi, ya Hafizu ya Syafi. Baca. Kemudian tahlil pula lepas tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semangatlah sikit. Ini imam aja dengar suara. Makmum senyap semua, tunduk semua. Ya, tak ada semangat langsung. Jadi kena kuat semangat. Ni. Ya. Ini nak bagi semangat lah ni ya. Kita bangun awal, kita sembahyang berjemaah, kita pun semangatlah sikit. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini baca baru 50, tak sampai 100. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bawa sini, bawa lah. Aku dah tak sabar lapor, aku dah lapor lah. Marahnya. Imam baca panjang-panjang. Tak sampai 1000 pun. Tak, bawa 100 saja. Itu kan nak bagi pecah dia punya syahwat, nafsu dalam badan tu. Kita terpaksa tali kuat sikit. Tapi tak adalah macam dalam YouTube tu sampai melompat-lompat. Macam apa kena semanjak tu. Bukan ya. Itu tak betul. Kita apa-apa dalam ibadat sederhana. Macam malam-malam bangun kan, pukul 3, pukul 2.30, pukul 3, pukul 4 tu. Ambil tasbih, baca. Tapi bacalah sekadar telinga sendiri dengar pun cukup lah kan. Ya, tak payahlah sampai tempik satu apa jiran-jiran semua tak tentu arah dengar. Ya, bacalah perlahan sikit telinga sendiri. Ini telinga sendiri pun nak dengar. Macam mana? Dah lah bila tak dengar, dah bunyi huruf kha je. Tidur. Ya, dah tak bunyi, telinga tak dengar. Sebab kalau bawa semain tasbih, saya kata apa, tuan-tuan, saya seorang aja baca kuat, tuan-tuan baca sekadar telinga sendiri dengar. Ya. Dia semain tasbih kan lama. Mula-mula tu aja lepas doa iftitah dah 15 tasbih. Lepas tu lepas Fatihah surah, lepas surah tasbih lagi 10. Jadi kalau rasa pening, bawa sembahyang duduk. Jangan terus kan terlentang pula kan. Ya? Jadi rasa pening, rasa apa, bawa duduk. Buat sembahyang duduk lah maksudnya. Ya? Buatlah ya, apa yang susah kan. Islam ni Allah Ta'ala permudahkan. Ya? Yassir wala tu'assir. Permudahkan, jangan dipayahkan. Ya? Jadi bulan Ramadan ni lain daripada bulan Ramadan yang lain lah. Ya? Malam-malam kita kurangkan tidur. Bukanlah tak tidur. Kalau tak tidur belakang, orang jalan ke depan, awak berjalan ke belakang, terlentang tu. Tak tidur mana boleh. Time tidur, tidurlah kan. Tidur awal sikit, pukul 10, pukul 11, 12, 1, 2, 2.30 bangun. Bangun. Kemudian rasa mengantuk, tidur balik. Lepas tu bangun balik. Jadi kita ni dalam bulan Ramadan ni, nak skor markah tinggi ni terpaksa keluh kesah lah. Kita terpaksa macam itu. Kita biasakan diri kita dalam keadaan berbimbang-bimbang pasal nak bawa bekal ni.
Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah oleh kamu, sebaik-baik bekalan ialah takwa. Sebab itu bulan Ramadan la'allakum tattaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Semoga kamu bertakwa. Kemudian berbekallah oleh kamu, sebaik-baik bekalan ialah takwa. Kemudian apa dia takwa? Iaitu menjunjung titah perintah Allah dan menjauhkan segala larangan. Ataupun ya, kita bekalkan amalan kita, apa-apa amalan lah, seperti zikir, wirid, doa, tasbih, tahmid. Baca wirid 10 Imam Ghazali itu 100 kali, 100. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut wa biyadihi al-khairu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah malikul haqqul mubin. Semua 100. Kalau mengantuk, tidur, lepas tu bangun lagi, pegang lagi tasbih. Kalau boleh tasbih tu angkat tinggi sikit, boleh. Dia nak tidur tu, bila jatuh je bang, naik kembali semula. Lepas tu kalau dah jatuh terus tu, tidur belayar tu lah. Ya, tidur terus ya. Tapi selagi celik, tegakkanlah tasbih tu. Macam itu. Ni Allah yarham ayah saya dibuat macam tu. Saya tengok je daripada jauh, malam-malam tidurnya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Terus naik lagi. Jatuh terus tu, senyap lah tu. Itu dah belayar lah tu. Dah tidur lah terus ya. Lagi boleh bertasbih lah ya. Kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa ma min wi'ain abghadu ila Allah ta'ala azza wa jalla min batni muli'a min halalin fa kaifa minal haram. Dan tiada perut yang terlebih dibenci kepada Allah Azza wa Jalla daripada perut yang penuh daripada makanan yang halal. Maka betapakah lagi daripada makanan yang haram? Apatah lagi makanan yang haram? Ini kalau dah perut diisi dengan makanan yang halal pun dah sampai mengening perut, ini pun dah dibenci oleh Allah Ta'ala, apatah lagi makanan yang haram. Na'udzubillah min zalik. Maka apabila engkau ketahui makna puasa itu, maka sayurianya engkau banyakkan akan puasa itu barang sekuasa-kuasa kamu. Maka bahawasanya puasa itu pohon segala ibadah. Likulli syai'in babun wa babul ibadah as-saum. Pohon bagi segala ibadah, iaitu anak kunci yang membukakan segala ketaatan. Maka Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis qudsi, qala Allah Ta'ala, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dhifin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiap-tiap kebajikan itu dibalas dengan 10 kali ganda hingga 700 kali ganda, melainkan puasa, maka iaitu bagi aku dan aku membalas dengan dia. Kata Abul Hasan, Allah balas ganjaran pahala orang yang berpuasa ialah dapat melihat wajah Allah di hari akhirat besok. Ada setengah tafsir dia kata bukan setakat melihat wajah Allah, tetapi boleh berkata-kata dengan Allah tanpa tukang terjemah. Direct terus berkata-kata dengan Allah. Ini kelebihan orang berpuasa. Pasal Allah Ta'ala kata, ya, puasa bagi aku dan aku membalas dengan dia. Itu di antara kelebihan puasa tadi ya. Jadi mudah-mudahan jadi mendapat keberkatan ya. Seterusnya dalam masa kita berpuasa ini, digalakkan kita supaya menjaga ya anggota-anggota tubuh badan kita daripada sesuatu yang boleh membawa kepada membatalkan puasa dan seterusnya lah ya. Dan batal puasa dengan sebab makan dan minum serta jimat padahal sengaja. Maka jika diperbuat sesuatu yang demikian itu dengan lupa atau dengan digagahi ataupun dipaksa orang, maka iaitu tiada batal puasanya.
Dan demikian lagi batal puasa dengan kedatangan haid atau nifas atau wiladah pada perempuan, dan batal puasa dengan sebab sengaja mengeluarkan air mani dan dengan sebab mencium isterinya dengan syahwat lalu keluar air mani, dan keluar mani dengan sebab memegang akan isterinya dengan syahwat. Ini kitab ni bila karangnya? Kitab ni karang dah lama dah. Tapi peristiwa ni kadang-kadang berlaku dalam masyarakat kita. Ini mukjizat. Bukan mukjizat lah, maknanya nak cerita karamah ataupun kemuliaan orang yang mengarang buku ini. Dan demikian lagi batal puasa dengan sebab sengaja muntah. Bersalahan jika berbuat demikian itu dengan terlupa meluahkan daripada mulut, dengan tergagah ataupun terpaksa, tak ada batal puasa, maka iaitu tiada batal puasanya. Dan makruh bagi orang yang berpuasa itu mencium isterinya dan bermain-main dengan isterinya, beristimta', bersedap-sedapan dengan isterinya. Dan makruh pula bagi orang yang puasa itu membuang darah berbekam dan berlebih-lebihan berkumur-kumur, masuk air ke hidung ataupun berkumur-kumur, takut air masuk dalam tekak, ke dalam hidung pada ketika mengambil air wudu. Dan makruh bagi orang yang berpuasa itu bersugi kemudian daripada gelincir matahari. Macam waktu sekarang boleh lagi bersugi, boleh gosok gigi, tapi bila matahari dah tengah hari dah, matahari dah tergelincir, waktu zuhur dah makruh. Sebelum tu boleh, Dan sunat bagi orang yang puasa itu menyegerakan berbuka, tapi jangan sampai tak masuk waktu. Ini menunjukkan bahawa hukum hakam dalam Islam ni kita kena tunduk di bawah hukum hakam yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita nak memandai-mandai. Padahal makanan dah ada dah depan kita. Yang nak dimakan tu halalun, tak ada haram. Tapi tak masuk waktu lagi tak boleh. Tengok ajalah. Kemudian kalau boleh ada satu orang cakap, ini makanan yang ada di depan mata kita ni, makanan ni sedap tak? Semua kata sedap. Tapi boleh makan ke tak boleh? Belum. Pasal tak masuk waktu. Itu kata sami'na wa ata'na tu. Kami dengar dan kami taat. Padahal halal. Kenapa tak boleh makan? Tak masuk waktu. Macam itu. Itu semua simbolik daripada apa-apa yang bercanggah dengan apa yang Allah perintah, maka kita tak boleh, tak boleh tunduk kepada pada godaan hawa nafsu dan sebagainya. Pasal itu perkara yang dilarang oleh syarak, maka kita sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Tak boleh kita nak mandai-mandai, tunggu sampai dah masuk waktu berbuka betul. Dan mengakhirkan ataupun melambatkan sahur. Ni waktu sahur doa mustajab tuan-tuan. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka itu meminta ampun. Ini sifat orang yang bertakwa. Innalil muttaqin, orang yang bertakwa, Ini sifat orang bertakwa. Di antara yang disebutkan berkaitan dengan puasa ni iaitu waktu sahur. Sahur ni bukan dalam bulan Ramadan saja. Bukan bulan Ramadan pun ada waktu sahur. Waktu akhir malam, yang mana kita dituntut oleh syarak supaya meminta ampun, istighfar banyak-banyak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sampai akhir bacalah. Ini Sayyidul Istighfar. Kemudian sekurang-kurangnya ghufranak, itu pendek je. Keampunan kau sajalah yang kami harap. Itu dalam tahlil dia sebutkan, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranak aja, pendek aja. Kalau nak panjang sikit, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi wa nas'aluhu taubatan wal maghfirah innahu kana tawwaba. Itu
panjang sikit. Boleh pendek, boleh panjang. Yang penting minta ampun, istighfar. Ata ibu minadzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti tak ada berdosa. Maka dan sunat bagi orang berpuasa itu berbuka dengan kurma. Masya Allah sekarang kurma. Masya Allah ya. Ada kurma. Dulu susah sikit nak dapat kurma. Sekarang Masya Allah. Allah Ta'ala sampaikan hajat kita dapat makan kurma yang sedap-sedap. Dulu kan makan kurma. Maka jika tiada kurma maka iaitu dengan sesuatu yang manis. Maka jikalau tiada dapat demikian itu, maka sunat berbuka dengan air. Dan disunat baca ketika berbuka itu, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftatu faghfirli. Ada hujung sekali faghfirli. Ya Allah, bagi engkau aku berpuasa, bagi engkau aku beriman, dan di atas rezeki engkau aku berbuka, maka ampunilah kandaku. Dan lagi sunat mandi janabah dahulu daripada terbit fajar. Ini pun sebut juga. Tak sebut sekarang, tak lepas tanggungjawab. Dan sunat mengekali atas solat tarawih, iaitu 20 rakaat. Sunat mengekal 20 ya. Tapi kalau ada tazkirah 8 ya, kadang-kadang ya. Itu terpulang lah ya. Sembahyang tarawih ni bulan Ramadan aja. Tak ada bulan Ramadan boleh buat tarawih. Habis kalau malam-malam kalau tak dapat tarawih, ada urusan ke pejabat ke apa ke malam-malam, habis buat tarawih bila? Tengah malam buatlah, pukul 2, pukul 3, pukul 4, banyak waktu. Pasal bulan lain daripada bulan Ramadan tak ada tarawih. Jadi boleh buat tengah malam, gantikan. Ya. Tambah pula letak Quran depan. Baca sendiri. Ya. Surah Kahfi baca boleh. Suatu sejadah ke, suatu waqiah ke, letak Quran depan, kita berdiri. Habis macam mana? Lampu pasanglah sikit bagi terang. Berdiri. Ini meja. Saya tunjukkan ya. Ini meja, kita berdiri. Kemudian bila kita nak rokok, takkan nak rokok atas meja pula. Ya, kita undurlah ke belakang ya. Undur 2-3 tapak. Sujudlah ataupun kita kat sini, kita beralih ke sini sikit. Baru sujud, baru rokok. Barulah rasa betapa nikmatnya baca Quran ketika berdiri. Kadang-kadang baca Quran ketika duduk. Jadi ini Quran ya. Quran boleh dibaca dalam mana keadaan. Bayangkanlah ya, suatu kahfi, panjang tak? Panjang. Tapi kita boleh bawa dalam semayang. Nak bawa surah kahfi semayang kat surau, jadi imam, alamat teganglah, tinggal kapit dengan terus semayang je. Suatu kahfi ya. Tapi kalau kita buat seorang boleh, tapi kalau badan sihat lah kan. InsyaAllah kalau diamalkan, insyaAllah mudah-mudahan boleh berkekalan amalan ni. Nak kreatif jugalah amal ibadat ni. Pasal apa Allah Ta'ala nak tengok kita, apa amalan yang orang lain tak buat, kita buat. Tapi tak bercanggah dengan syarak. Tapi tak payahlah bagi tahu kat kedai kopi besok. Aku malam tadi buat sembahyang tarawih. Rakaat pertama aja surah Kahfi. Habislah. Dah diceritakan kat orang, bocor pecah temelang. Padahal pahala tu dah disimpan dalam perbendaraan Allah. Bila kita ceritakan, habislah pahala. Wasaja wal penat wa tak ada apa wal kosong. Kosong langsung ya. Ni apa makna ni? Suruh berhenti dalam benar cakap panas. Ya, tak apalah, sikit lagi tuan. Sabar ni, orang yang mendengar pun kena ikhlas, orang yang nyampai pun kena ikhlas. Sama-sama ikhlas, Allah buka pintu maklumat ya. Sama-sama kita kongsi. Kadang-kadang apa pergi buat lambat, dah pukul berapa ni, orang dah balik pasar dah. Kadang-kadang tengah-tengah tu ya. Okay, dan lagi sunat mandi janabah dahulu daripada terbit fajar, dan lagi sunat mengekalkan atas solat tarawih 20 rakaat dan tiap-tiap 2 rakaat memberi salam. Maknanya semayang malam ni 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam macam itu. Dia tak ada 4 rakaat sekali salam, tak ada. Itu dalil memang adalah, saya tak uraikan ya. Dan lagi sunat pada bulan Ramadan itu membanyakkan memberi sedekah dan membaca Quran dan zikir.
Ni dalil ada. Jadi kita ni kalau bercakap berdasarkan dalil ni, kita penuh keyakinannya dan kita boleh beramal. Jangan sayugianya. Ini apa ni kata Imam Ghazali ya. Ini bila kita baca kitab Imam Ghazali, dia akan datangkan ijtihad dia berdasarkan dalil Quran dan hadis. Sikit lagi tuan, 5 minit je. Jangan sayugianya bahawa engkau simpankan, ringkaskan atas puasa Ramadan padahal engkau tinggalkan perniagaan akhirat, iaitu dengan berbuat puasa sunat. Maknanya kalau takat fardu aja tak cukup, maka hendaklah amalan puasa sunat. Macam Senin Khamis akan datanglah lepas raya ya. Dan mengusahai akan beberapa darjat yang tinggi di dalam syurga yang bernama Firdaus. Maka jikalau engkau tinggalkan yang demikian itu, nescaya menyesal engkau ketika melihat kepada darjat yang tinggi, tempat kediaman orang-orang yang puasa sunat. Orang yang puasa sunat ni dia duduk di atas tempat ataupun makam yang tinggi macam itu. Pasal dia mendapat keuntungan yang banyak. Bukan hanya sekadar buat yang fardu saja. Seperti engkau melihat kepada bintang yang bercahaya pada setinggi-tinggi tempat yang ada di dalam syurga. Itu kelebihan orang buat sunat. Ya, maknanya idza taqarrabal 'abdu ila Allah bin nawafil ahabba ila Allah mimma aftaratu. Apabila mendekatkan diri seseorang kepada Allah Taala dengan amalan sunat, maka Allah terlebih kasih kepada hamba-Nya daripada hanya sekadar buat fardu. Bukan tak payah fardu juga buat macam biasa, tapi sunat-sunat perlu diadakan juga dalam amalan ya. Jangan dipandang rendah. Alah, sunat buat dapat pahala, tak buat bukannya berdosa pun. Lama-lama tak payah. Ya, ini masalah sunat. Dan hari-hari yang sunat mempuaskan dia lagi sangat besar kelebihannya dan besar ganjaran pahalanya dan kemuliaannya, seperti yang disebut dalam hadis ya, iaitu beberapa hari. Pertama, hari Arafah bagi yang lain daripada orang yang mengerjakan haji. Ini dah keluar daripada tajuk Ramadan lah. Jadi saya rasa inilah qadar yang dapat saya sampaikan untuk kita kongsi bersama pada pagi ini berkaitan dengan Ramadan. Sebenarnya ia luas. Awal malam, awal Ramadan saja dah seruan daripada langit. Kita tak dengar. Dia kata, ya baghiyal khair, wahai orang yang berebut nak buat kebaikan, maka bersegeralah. Jangan dilengah-lengahkan, jangan dilambat-lambatkan. Kalau boleh 7 kali khatam saja itu Quran. Ini sekali pun tak khatam, macam mana? Cakap pada diri saya sendirilah kan. Ya. Dia kena lebih banyakkan Quran. Ya. Kemudian, wahai orang yang ingin membuat jahat, maka hendaklah tinggalkan kejahatan bila dah datang bulan Ramadan. Ini pintu langit terbuka, doa mustajab, angkat tangan tinggi-tinggi, air mata mengalir, minta keampunan. Mudah-mudahan di akhir Ramadan kita berada dalam keadaan bersih daripada segala dosa-dosa, seperti anak yang baru lahir daripada perut ibu. Itu kelebihan Ramadan ni. InsyaAllah kita bersyukur pada Allah SWT yang telah mengurniakan kita berada dalam bulan Ramadan. Seterusnya kita berada dalam kesihatan dan kesejahteraan serta Allah bagi kekuatan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'alna min ibadika salihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah warfa' 'anna al-bala' wal waba' wal bala' wal riya' wal zina wal ahwa wal fahsya' ma zahara minha ma batan an baladina za khassa an sa'iri biladil muslimin amma bi rahmatika ya marhamin. Allahumma inna na'udzubika min jadil bala' wa darkis syaqa' wa su'il qada' wa shamatatil a'da'. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimin bi rahmatika ya marhamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Allahu Akbar.